Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah lana sadrana wa yassir lana umurana. واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Surah Al-Azim, Surah Al-Imran, ayat 92. Terima kasih Ustaz Kamil. Satu kampung. Tadi duduk orang-orang dia sekampung rupanya. Daripada Mecheng City. Daripada Macang, Kelantan. Yang moga untuk mengurusi surau apa nama surau itu? Community Police. Pengurus atau pengarah YAPIM Negeri Perak, Tuan Zul, pengundi kaki tangan YAPIM bagi Negeri Perak, tuan-tuan, puan-puan, para kaki tangan dan staf, kepada Polis Diraja Malaysia. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana malam ni kita diizinkan bersua. Adik-adik pun ramai. Adik nak tengok apa ni? Mak Kilau. Tak keluar wayang Mak Kilau. Mak Kilau tak apa. Jangan Mak Kalau saja. Baik, kita ceramah fokus kepada sambutan Ma'al Hijrah yang insya-Allah kita akan sambut pada minggu depan lah. Dan 1 Muharram akan jatuh lebih kurang hari Jumaat lah, atau hari Sabtu. 31 lah, 1 Muharram. Dan hijrah ni setiap tahun kita berhijrah lah. Cuma bila ceramah pasal hijrah, orang-orang di warga di community police ni nak berhijrah ke mana? Takkan daripada Ipoh nak pergi Alostar. Sebab hijrah ni dalam bahasa mudahnya kita berpindah. Tu makna mudah, berpindah, bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Jadi kalau kita ambil definisi hijrah ni sebagai satu berpindah dan bergerak, jadi orang Ipoh nak pindah ke mana tak? Kecuali bila dah pencing baru kita nak bergerak balik kampung masing-masing tak? Lagi mana tak pencing kita buat di sini lah. Sebenarnya Nabi sebut dalam sebuah hadis, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Saya ulangi hadis Nabi tentang hijrah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Nabi sebut orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah.
Jadi definisi hijrah bagi kita umat akhir zaman bukannya berpindah zaman Nabi dulu daripada Mekah ke Madinah, bukan. Untuk umat akhir zaman, kita rujuk pada hadis Nabi. Nabi sebutlah orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah. Itulah hijrah bagi kita di akhir zaman. Jadi kita dulu buat dosa, buat maksiat, selalu mengumpat orang, mengutuk orang, mengata orang, mengambil hak orang, mencuri kadang-kadang, kemudian kita menipu orang. Jadi banyak dosa kita dengan manusia dan juga dosa dengan Allah, melanggar perintah-perintah Allah. Maka bila Nabi sebut al-muhajir adalah orang yang meninggalkan, maka kita berhijrah dengan sentiasa berubah diri kita pada setiap hari, setiap masa, setiap saat menjadi lebih baik. Itulah makna sebenarnya hijrah. Cuma fokus pada malam ni adalah kita nak berhijrah harta kita. Hijrah fokus malam ni sebenarnya hijrah harta menjadi sumber pahala buat kita. Bagaimana harta kita sama ada dalam bentuk wang ringgit. Ni berapa ni dek? 50. Sama ada dalam bentuk wang ringgit ataupun berbentuk bangunan rumah ataupun berbentuk tanah ataupun berbentuk saham, apa sahaja bentuk harta. Bagaimana kita nak pindahkan, nak hijrahkan harta ini berkekalan menjadi sumber pahala buat kita sampai hari kiamat. Sebab untuk melawan tuan-tuan memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu jenis infak. Bila mana kita keluarkan harta-harta kita, dalam kes ni contohlah RM50, kita keluarkan harta dalam bentuk ringgit, currency, kita niat dengan satu jenis niat ini. Bila kita niat dengan niat ini, pahala berkekalan ila yaumil qiyamah. Ada satu jenis niat saja. Kita kadang-kadang bagi harta pada orang, kita kadang-kadang orang minta derma, kita niat derma, betul. Orang minta sedekah, kita nak sedekah, betul. Orang minta infak, kita nak infak, betul. Orang minta zakat, kita niat zakat, betul. Orang minta bantuan, kita nak bantuan, betul. Orang minta pertolongan, kita nak pertolongan. Kata Nabi SAW, dalam banyak-banyak niat itu ada satu sahaja niat. Kamu keluar harta-hartamu, kamu niat dengan niat tersebut, pahala tidak akan putus selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Oh, kita tak tahu. Kita ingat sama je. Niat sedekah ke, niat infak ke, niat derma ke, niat hibah ke, niat hadiah ke, tak sama tuan-tuan. Semua tu infak, tapi setiap jenis infak itu tidak sama kesannya di dunia dan tidak sama kesannya di akhirat. Dan dalam banyak-banyak jenis infak itu, Nabi sebut ada satu jenis infak sahaja. Kita niat dengan niat tersebut, pahala kekal abadi ila yaumil qiyamah. Jadi kita nak bincang bagaimana indahnya infak itu. Harta kita cari di sini, tapi pahala berkekalan buat kita ila yaumil qiyamah. Itu pentingnya ilmu. Sebab kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu, betul. Kita ingat sama je jenis infak ni. Rupa-rupanya tidak sama. Tidak sama. Sebab tu untuk ilmu ni hukumnya, wajib. Wajib. Yang mana duduk atas rumah tu kena turun semua tu. Mai. Sebab hukum untuk ilmu ni adalah wajib. Tapi masjid seorang buat kuliah ilmu, kita tak mari, kita tak pergi pun. Sedangkan untuk ilmu ni wajib ke atas semua mukallaf. Nasib baiklah tidak dihukumkan wajib ke atas binatang. Kalau dalam untuk ilmu ni diwajibkan ke atas binatang, saya ingat barisan depan sekali ni semua monyet-monyet. Lembu-lembu, kebau-kebau, kambing-kambing, ayam-ayam. Tidak diwajibkan ke atas binatang menuntut ilmu. Diwajibkan ke atas manusia yang mukallaf menuntut ilmu. Tapi manusia tetap tidak datang juga. Betul tak?
Kalau binatang disuruh untuk ilmu penuh, itik-itik. Betul tak? Tak sempat kita manusia, tak boleh masuk. Ramai tu nak dengar ceramah malam ni. Kan? Kena lembu sadu tu 3 ekor penuh dalam ni. Kan? Baik, tuan-tuan melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab banyak harta di atas muka bumi ni kita ambil dengan cara yang salah. Itu kita nak bincang pada malam ni. Kita tak nak harta-harta yang salah ini menjadi beban kepada kita di dunia. Yang paling kita takut dia juga menjadi beban kepada kita di akhirat. Apa harta salah? Harta tipu, harta curi, harta riba, harta rasuah, harta pecah amanah, harta khianat, harta judi, harta zalim, harta aniaya, harta peras ugut. Tuan-tuan kerja polis, tuan-tuan tahulah bagaimana manusia mencari harta banyak dengan cara yang salah. Tuan-tuan terlibat dengan akta dan undang-undang. Saya nak tanya pada malam ni, cuba tuan-tuan bagi tahu saya bagaimana taubat harta curi. Kita sekarang ni terlibat dengan harta curi, harta tipu, harta riba, harta rasuah. Macam mana nak taubat harta haram? Cuba cerita kat saya. Macam mana nak taubat harta haram? Harta tipu lah, contoh harta tipu. Macam mana nak taubat harta tipu? Contoh buat klaim palsu lah, harta tipu. Atau harta pusaka. Tipu adik-beradik, tipu mak, tipu ayah, tipu abang, tipu. Ni banyak berlaku dalam masyarakat. Harta pusaka, itu paling mudah. Harta pusaka, kita makan harta haram sebab kita tipu anak beranak, tipu adik-beradik, tipu mak, tipu ayah, tipu abang, tipu kakak. Berapa generasi ni makan harta haram. Banyak kita terlibat dengan harta tipu dalam bab harta pusaka. Sehingga Quran tegur, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kamu memakan harta pusaka tanpa mengira halal dan haram, kerana kamu sangat gilakan harta dunia. Tu Quran sebut gila kita harta dunia. Gila, tipu abang, tipu kakak, tipu adik, tipu pak saudara, tipu mak saudara, tipu mak, tipu ayah, kerana nak dapatkan harta. Itu contoh harta pusaka. Klaim tipu tu satu hal. Jadi sekarang nak tanya sekarang ni, harta tipu ada dengan kita. Tak kira lah berapa puluh ribu, ratus ribu, juta, harta tipu tu ada. Macam mana nak taubat harta tipu? Tuan-tuan belajar undang-undang. Kalau apa kuasa undang-undang, ini hukum syarak. Saya sebut malam ni harta tipu tidak akan diangkat dengan istighfar. Jangan main-main dengan harta haram. Harta tipu tidak akan diangkat dengan istighfar. Taubatnya bukan dengan istighfar. Harta tipu juga tidak akan diangkat dengan 2 rakaat solat sunat taubat. Juga tidak diangkat. Ramai kita salah faham dalam bab taubat. Ini saya belum masuk mengajar bab taubat ni. Sama ada kita dah taubat atau tidak, wallahu a'lam. Taubat ni ada 2 jenis, dosa dengan Allah dan dosa dengan manusia. Sekarang ni kita taubat, kita nak tahu, aku taubat dosa dengan Allah atau aku taubat dosa dengan manusia. Sebab dosa dengan manusia tidak akan diangkat dengan istighfar. Saya ulangi sekali lagi, dosa dengan manusia tidak akan diangkat dengan solat sunat taubat. Sebab tu saya geram bila ustaz-ustaz berceramah. Saya geram ustaz-ustaz bila jemaah tanya, ustaz, makcik ni banyak dosa, pakcik ni banyak dosa. Ustaz jawabnya, tak apa pakcik, tak apa makcik, tak ada orang yang tak buat dosa. Habis tu macam mana nak taubat ustaz? Banyakkanlah istighfar. Saya geram kalau ustaz cakap macam tu. Sebab dia memberi salah faham kepada kita. Istighfar ni taubat apa? Dosa dengan manusia.
Bukalah mana-mana kitab pun. Bukalah mana-mana kitab pun. Tidak akan diangkat dosa dengan manusia. Hanya istighfar. Tidak akan diangkat. Kita tak mengaji. Kita ingatkan taubat ni istighfar. Apa makna istighfar? Tuan-tuan, taubat ni ada syarat sah kepada taubat. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Salihin, jilid 1 muka surat 85. Buka di bawah tajuk At-Taubah, jilid 1 muka surat 85. Kitab apa? Riyadhus Salihin. Karangan apa? Karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi ni siapa? Mazhab kita adalah mazhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi, barang siapa yang bertaubat tetapi mereka tidak menyempurnakan syarat sah kepada taubat, maka taubat itu tertolak di sisi Allah. Saya ulangi sekali lagi, bukan saya sebut, Imam Nawawi sebut dalam kitab Riyadhus Salihin. Barang siapa yang bertaubat tetapi mereka tidak menyempurnakan syarat sah kepada taubat, maka taubat tertolak di sisi Allah. Sekarang saya tanya malam ni, berapakah syarat sah taubat dosa dengan Allah? Berapakah syarat sah taubat dosa dengan manusia? Dah taubat ke belum kita ni? Sebab kalau kita tidak menyempurnakan syarat sah taubat, maka kita belum bertaubat. Sekarang saya nak tanya, berapa syarat sah taubat dosa dengan Allah, dan berapa syarat sah taubat dosa dengan manusia? Tak tahu eh? Sebab tu untuk ilmu itu wajib. Kita main-main bila menuntut ilmu. Tuan-tuan, syarat untuk kita menghuni syurga ada dua sahaja. Satu, maghfirah Allah, pengampunan Allah. Yang kedua, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sekarang kita nak menghuni syurga, Allah Ta'ala bagi tahu dua aja, maghfirah aku dan kasih sayang aku. Jadi sekarang kita nak kejar maghfirah Allah. Nak kejar maghfirah Allah, kita kena tahu macam mana nak taubat daripada dosa. Barulah kita mendapat pengampunan Allah. Tapi kita tak tahu macam mana nak taubat, malah kita tak tahu syarat sah taubat. Habis itu nak taubat ke belum kita? Istighfar bukan syarat sah taubat. Solat sunat taubat bukan syarat sah kepada taubat. Habis itu Ustaz, apa syarat sah taubat? Tengok, main-main kita, main-main. Kita nak kembali ke alam baqa, alam akhirat. Kita nak ke sana, dua je destinasi, syurga atau neraka. Tak ada pilihan, tak ada pilihan. Habis tu kita nak menghuni neraka ke? Siapa nak menghuni neraka kat tangan? Jadi kita sebenarnya ada pilihan ke tak ada pilihan? Kita sebenarnya ada pilihan ke tak ada pilihan? Tak ada pilihan. Kita hanya satu je, ke mana? Ke syurga. Kita kata kita nak ke syurga Allah, tapi bagaimana kita hidup atas muka bumi ni? Apakah kita layak menghuni syurga Allah? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من
زكاها وقد خاب من دساها. Surah apa ni? Asy-Syams. Surah ni dimulakan dengan sumpah. Tuan-tuan, mana-mana ayat Quran yang dimulakan dengan sumpah, maka ayat itu sangat mustahil. Allah tidak sewenang-wenangnya bersumpah, malaikat apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita sangat penting. Macam kita lah, bila kita bersumpah, kita nak sampaikan sesuatu pada orang, kita bersumpah. Penting tak? Penting tak? Penting tak? Sampai kita bersumpah. Allah Ta'ala dalam Quran banyak ayat Allah Ta'ala bersumpah. Jadi bila kita baca, tengok ayat tu ayat sumpah, bukan main-main. Bukan main-main. Maka perhati elok-elok ayat tersebut. Tengok baik-baik ayat tersebut. Apa yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita. Bukan main baca Quran. Jangan baca Quran baca majalah. Jangan baca Quran baca novel. Jangan baca Quran baca akhbar. Jangan baca Quran baca WhatsApp. Quran ni mukjizat. Dia tak sama dengan buku akademik. Dia tak sama dengan buku sains. Malanglah kita kalau kita ambil Quran dan kita iktiraf Quran macam kita baca majalah, macam kita baca surah akhbar. Malang betul kita. Tak pandai menilai Al-Quran tu apa benda. Sebab tu bila kita diberi Al-Quran tu, jangan main-main. Quran ni jangan main-main. Dia kalam Allah. Bukan percakapan biasa. Quran ni bukan. Allah Ta'ala bersumpah, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa yang aku ciptakan. Semua jiwa-jiwa ini dengan sempurna. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kepada jiwa-jiwa ini jalan kefasikan, jalan kemaksiatan, jalan kedurhakaan, dan jalan ketakwaan. Setiap saat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap saat aku ilhamkan kepada kamu wahai manusia jalan kefasikan, jalan kemaksiatan, jalan dosa, jalan derhaka, ataupun jalan ketakwaan, jalan keredaan, jalan menuju syurga Allah. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang memilih jalan pembersihan, jalan ketakwaan, jalan menuju syurga Allah. Wa qad khaba man dassaha. Dan celakalah orang yang memilih jalan kemaksiatan, jalan kedurhakaan, jalan dosa, jalan menuju neraka jahanam Allah. Maka fahamlah kita di dunia ini, kita yang memilih jalan ke syurga atau jalan ke neraka. Kita yang memilih. Jangan salahkan Allah di akhirat. Karena setiap saat Allah ilhamkan kepada kita kebaikan atau kemaksiatan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Itu Quran, baca faham isi itu. Siapa nak ke syurga, Allah lorong ke syurga. Siapa kena ke neraka, lah dia. Dan kita mampu nak menanggung neraka.
Panas api dunia ni, api dunia ni berbanding dengan api neraka. Panas api neraka 70 kali ganda api dunia. Api dunia pun kita tak tahan. Siapa merokok sini? Keluar lighter, bakar hidung 5 saat. Bukan 5 minit, bakar hidung 5 saat dia. Keluar lighter, buka 1, 2, 3. Boleh? 5 saat boleh? Pakai web dia. Tapi nak cerita ni api dunia tu. Tahan tak 5 saat? Tahan. 5 saat pun tak tahan. Setengah orang gedebel. Tak apa Ustaz, saya masuk neraka tak lama, 10 tahun aja. Dia ingat macam masuk neraka, masa macam masuk jail. Buka surah surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj yang disebut dalam Quran, satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun masa dunia. Sehari di sana 1000 tahun masa dunia. 10 tahun je masuk neraka. 10 tahun bukan masa dunia bang. 10 tahun masa. Sehari di sana 1000 tahun masa dunia. Lama ke sekejap? Amboi sedap mulut cakap tak lama masuk neraka, 10 tahun aja. 10 tahun bukan masa dunia bang. Oi. Sebab tu baca Quran nak tengok, kita tengok masa pun tak sama. Masa akhirat dengan masa dunia tak sama. Habis tu nak menghuni neraka. Bukan pilihan kita menghuni neraka jahannam. Jadi kita kena ke syurga. Nak masuk syurga berapa syarat tadi? 2, iaitu pengampunan dan kasih sayang Allah. Sekarang nak menghuni syurga, nak dapat pengampunan. Pengampunan bila tanya syarat sah taubat pun tak tahu. Habis tu macam mana dapat pengampunan? Dari lari pula tajuk dia. Dia tajuk taubat pula Ustaz. Ini nak cerita bagaimana harta-harta haram tadi asalnya, kan? Sebab kita main-main dengan harta haram. Saya sebut tuan-tuan, hadis sahih riwayat Imam Tabrani, sesuap harta haram, sesuap saja harta haram yang masuk ke mulut kita 40 hari doa tidak akan diangkat oleh Allah. Sesuap saja harta haram. Kita buat balik duit rasuah, contoh duit tipu, duit curi, bagi anak bini makan. Lepas tu kita doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lepas tu dia fikir, kenapalah doa tak makbul? Nak makbul macam mana? Satu suap harta haram masuk 40 hari. Kita bukan satu suap, 3 pinggang. Betul tak? Sebab tu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Tanbihul Ghafilin, aku datang menghadap Allah Ta'ala membawa 70 dosa, tapi dosa aku dengan Allah lebih baik daripada aku datang menghadap Allah Ta'ala membawa 1 dosa, tapi dosa itu dosa dengan manusia. Saya ulangi sekali lagi. Siapa sebut? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau, aku datang ke akhirat kelak membawa 70 dosa, tapi dosa aku dengan Allah lebih baik daripada aku datang menghadap Allah di akhirat membawa 1 dosa, tapi dosa itu dosa dengan manusia. Dahsyat dosa dengan manusia ni. Kita main-main je dosa dengan manusia. Tak masuk syurga kita, dosa dengan manusia tak akan lepas kita. Apa dosa dengan manusia? Ada 3 jenis dosa dengan manusia. Pertama, dosa lidah. Ni dosa lidah.
mengumpat orang, mengutuk orang, memfitnah orang, mengaib orang, menjatuhkan orang, mencela orang. Ni lidah ni. Saya sebut malam ni dosa lidah tidak akan diangkat dengan istighfar. Sebab dosa dengan manusia, saya sebut banyak kali dengan, saya ulang sekali lagi. Dosa lidah dosa dengan manusia, maka dosa dengan manusia tidak akan diangkat dengan istighfar. Ngumpat lah orang, ngumpat, fitnah lah orang, hina lah orang, aib lah orang, jatuhkan maruah orang. Main-main kita dengan dosa lidah. Kata Nabi SAW tentang dosa lidah, barang siapa yang berkata-kata, yang bercakap-cakap, yang berbicara, ma yatabayyanu fiha, dia ikut sedap mulut dia, dia tak selidik, ikut sedap mulut, nak kata orang, nak kutuk orang, nak hina orang, ikut sedap mulut dia. Yazillu ila an-nar ab'ada mimma baina al-masyriqi wal maghrib. Dia tu akan dicampak ke neraka Jahannam, jaraknya lebih jauh daripada timur dan barat. Ni dosa lidah. Kita bercakap tak selidik, ikut sedap kita, habis orang tu kena fitnah, habis orang tu kena umpat, habis orang tu kena hina, habis orang tu kena aib. Mulut kita yazilu biha ila an-nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Jadi dosa lidah. Yang kedua, dosa dengan manusia, dosa apa? Dosa harta. Ni kita nak bincang, tak masuk tajuk lagi, ni dosa harta. Macam mana dosa harta? Harta tipu, harta curi, harta riba, harta rasuah, harta khianat, hutang. Hutang tak bayar dah. Nabi sebut orang yang berhutang ni roh dia tergantung tu. Berhutang tak bayar, roh tergantung. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yaqda an. Rawahu Tirmidzi. Nabi sebut, siapa yang berhutang, dia mati, dia tak bayar, roh tergantung. Mu'allaqah. Mu'allaqah ni kalau tengok tafsir para ahli hadis, menunjukkan bahawa roh langit dah terima, roh bumi tak terima. Tak bayarlah hutang, tak bayarlah. Mu'allaqah juga ditafsirkan oleh para muhaddisin, roh dipenjarakan oleh Allah. Berhutanglah, berhutang tak bayar. Main-main dosa dengan manusia. Sebab tu dalam bab harta pusaka, susunan harta si mati, mati mak, mati ayah, mati suami, mati isteri, kita waris yang hidup. Harta si mati tu macam mana kita nak urus? Hutang duduk nombor berapa hutang? Hutang si mati tu. Kita mati je faraid. Faraid bukan nombor 1, faraid bukan nombor 2, faraid bukan nombor 3, faraid nombor 4. Tu susunan harta si mati. Salah kita susun harta si mati, salah kita urus harta si mati, salah kita agih harta si mati, kita akan makan harta haram, merana si mati di alam barzakh. Kita tak mengaji. Mati je faraid. Merana mak di alam barzakh, merana ayah di alam barzakh. Main-main kita berharta, dosa harta. Yang ketiga, dosa dengan manusia, dosa apa? Dosa perbuatan. Kita sepak terajang orang, kita penampak orang, kita pukul orang, kita bully orang, kita cederakan orang, kita bunuh orang, kita sihir orang. Banyaklah dosa manusia ni. Banyaklah. Main-main kita sihir orang. Berapa generasi kena sihir, merangkak dalam neraka Jahannam lah. Kita ingat dosa manusia ni macam mana.
Habis tu, ustaz macam mana malam ni, nak taubat tak taubat? Tak tidurlah kami malam ni ustaz. Siapa suruh jemput saya? Memang kalau saya kuliah, saya ceramah, balik fikir banyak, tak boleh nak tidur. Ni saya bagi tahu tuan-tuan, jenis-jenis harta yang Allah Ta'ala suruh siasat di akhirat. Ni nak jawab macam mana kita dengan harta-harta yang kita ada ni? Contoh, gaji-gaji kita. Betul tak gaji kita dapat betul-betul kita kerja 8 jam? Kadang-kadang kita tak kerja 8 jam pun. Tuan-tuan kerja kat jam, kerja swasta. Tuan-tuan tahulah 8 jam tak kita kerja. Itu gaji tak berkat tu. Betul tak kita kerja 8 jam? Itu belum tipu klaim lagi. Macam tuan cakap. Ada seorang hamba Allah, saya ceramah di Kuala Lumpur. Dia kata menangis dia pasal bab gaji. Dia kata, saya ustaz kerja kerjaan, saya time in, saya time out. Saya time in, saya time out. Bila saya pergi kerja, saya tak buat apa, saya tidur je ustaz. Sekarang saya dah habis kerja kerjaan, saya pencing. Makan pencing lagi ustaz. Macam mana saya nak jawab di akhirat? Masalah. Orang buat kuliah tak mari, orang buat majlis agama, majlis ilmu tak mari. Syarat nak jawab macam mana di akhirat? Ni belum lagi akaun gaji di bank mana. Tuan-tuan, akaun gaji di bank mana? Bank riba ke Perbankan Islam? Polis akaun gaji di bank mana? Letak akaun gaji di bank riba. Rekuk dahi-dahi semayang ni. Tapi kau gaji kat mana bang? Bank riba ustaz. Dosa riba yang paling ringan, seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya sendiri. Paling ringan dosa riba. Ar-riba 73 baba, aisaruha mithlu ayyankihar rajul ummah. Riba ada 73 pintu dosa. Dan dosa riba yang paling ringan adalah seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya sendiri. Main-main kita dengan dosa riba. Rumah bank riba, kereta bank riba, akaun gaji bank riba, kad kredit bank riba. Renew road tax, ambil insurans ke takaful kereta. Saya nak tanya, kereta kita bila renew road tax, ambil insurans ke takaful, coverage, insurans. Saya ni ustaz asalkan third party je ustaz, murah-murah aja kita ambil. Bukan first party, bukan second party, bukan third party. Kita orang Islam wajib halal atau kereta bawa ke masjid, motosikal bawa ke masjid, coverage, insurans. Haram. Berzina dengan ibu sendiri. Cuba harta. Belum tanya rumah lagi. Rumah beli dengan bank mana? Bank riba. Kereta, bank riba. Kau gaji, kau pencet, bank riba. Penat lah kita. Riba ada 4 jenis. Al-fadlu, al-nasi'ah, al-qurud, al-jahiliyah. Ni tuan-tuan ngaji tak buat riba? Riba ada 4 jenis. Riba juga boleh berlaku bila kita main kutu. Hati-hati bila main kutu, kerana main kutu sangat mudah kita akan terjebak dengan riba. Bukan tak boleh main kutu, hati-hati main kutu. Sebab kutu ada 4 jenis. Al-fadlu, al-kutu pula. Riba, al-fadlu, al-nasi'ah, al-qurud, al-jahiliyah. Sekarang ni kutu di bawah kategori riba mana? Tak tahu. Itu paling mudah. Ni tukar duit. Ni riba tukar dalam tukar duit. Ni tak mengaji juga. Ni duit 50 tukar dengan duit RM1. Salah tukar duit, riba akan berlaku. Ni ringgit dengan ringgit ni. Tapi kita tak mengaji riba, kita ingat biasa je ringgit tukar dengan ringgit. No, kalau salah cara tukar ringgit dengan ringgit, maka riba akan berlaku. Tukar duit boleh berlaku riba? Tak tahu saya ustaz. Tak tahu tak mengaji.
Kita ingat tak ada riba tukar duit ni. Ringgit dengan ringgit ni boleh berlaku riba ni. Salah cara tukar je, riba akan berlaku. Macam mana boleh berlaku? Ni Nabi sebut, az-zahabu bil-zahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wal-burru bil-burri, wal-sya'iru bil-sya'iri, wal-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi, mislan bimislin, sawa'an bisawa'in, yadan biyadin. Fa-idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Rawahul Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Hadis sahih, hadis sahih. Bagaimana cara nak tukar duit? Tak mengaji kita, tak mengaji. Berluasa riba. Sedangkan dosa riba yang paling ringan seperti berzina dengan ibu sendiri. Semua harta kedua berniaga. Macam mana kita berniaga, barang-barang kita berniaga, kaedah kita berniaga, ramai kita berniaga kadang-kadang buat sampingan dan beli barang-barang kat Lazada, dekat Shopee. Bukan semua barang-barang boleh dibeli secara online. Hati-hati beli barang secara online. Kalau ia barang ribawi, kita beli secara online, maka riba boleh berlaku. Bukan semua barang boleh kita beli melalui online. Jika ia barang ribawi, hati-hati barang-barang yang kita beli, kerana riba boleh berlaku. Saya ingat semua barang boleh beli online. Belum tentu. Nak tengok jenis barang. Tak mengaji kita, tak mengaji juga. Belum lagi berniaga macam-macam, goreng pisang dengan cokodoknya, dengan kuih raya, dengan tudung bawalnya. Saya pun tak tahu macam mana tudung tu boleh dijadikan bawal. Tapi nak cerita, ni saya nak tanya tuan-tuan, sekarang ni kita berniaga, modal duit tipu. Kita tipu adik-beradik harta pusaka, kemudian kita buka kedai makan, kita buka restoran. Modal itu duit tipu. Apa jadi pada perniagaan kita? Boleh ambil tak keuntungan tu? Boleh difaraid tak keuntungan tu bila kita mati? Sebab asas modalnya harta haram. Main-main kita. Saya ada seorang jemaah di Kajang, saya ceramah. Dia tanya, Ustaz, sepupu saya, tak tahulah dia ke sepupu, tapi dia kata sepupu dia, sepupu saya menang toto, judi. Berapa dapat? 100,000. Daripada duit judi 100,000, sekarang dia buka kedai makan. Dua soalan saya nak tanya. Keuntungan kedai makan tu boleh tak dia ambil? Sebab asal duit tu duit haram, duit judi. Yang kedua, kalau dia mati, boleh tak difaraidkan duit tersebut? Penatlah nak jawab. Di dunia pun penat nak jawab. Di akhirat, main-main kita dengan harta haram. Semua harta berikutnya, pelaburan. Macam-macam pelaburan kita masuk, macam-macam pelaburan. Sekejap lagi saya tunjuk. Harta pusaka. Saya sebut tadi harta pusaka. Semua harta berikutnya, hutang piutang. Saya dah sebut tadi, hutang ada 2 jenis. Hutang Allah, hutang manusia. Hutang Allah ada 3 jenis. Hutang manusia ada 3 jenis. Jangan main-main dengan hutang. Pemberian kita dapat, sikit aja beza dengan rasuah. Kita ada pangkat, ada kuasa, ada kedudukan. Kita menerima pemberian-pemberian tu. Dia sikit aja beza dengan rasuah. Sikit je beza. Saya tak makan rasuah. Saya terima tu sebab saya lobby. Saya lobby. Lobby tu rasuah tu tidak. Saya lobby. Saya dapat projek tu, saya lobby. Cara lobby tu dikira rasuah ke tidak? Nafkah ni, wahai si suami, sibuk nak kahwin 2, sibuk nak kahwin 3. Yang satu pun tak larat lah. Nak menjawab ni suami di padang mahsyar ni, cukup tak nafkah bagi pada isteri tu? Nafkah zahir, nafkah batin. Penat kita. Ni Ustaz, saya nak kahwin 2 Ustaz, nak kahwin 3 Ustaz. Best apa?
Yang satu ni pun sengit. Kahwin satu, kahwin dua, kahwin tiga, hukumnya sunat. Kahwin lebih daripada satu ni hukumnya sunat. Berlaku adil kepada isteri, hukumnya wajib. Kahwin dua, kahwin tiga tu sunat je. Tapi berlaku adil itu hukumnya yang wajib tu tak nampak, yang sunat tu yang dia nampak. Senyum bang kita. Satu ke dua? Satu bagus. Ni pelaburan, macam-macam pelaburan kita. Melabur bank, melabur koperasi, melabur tamu haji, melabur insurans kafur, melabur unit trust, melabur emas. Ni melabur emas ni. Ramai kita sekarang ni menyimpan dalam melabur emas. Saya nak bagi tahu, sekarang ni pelaburan terbaik, simpanan terbaik adalah emas. Jangan menyimpan dalam currency. Jangan menyimpan dalam wang kertas. Inflation sekarang sangat-sangat dasar. Inflasi sekarang menyebabkan nilai wang kertas jatuh merudum. Sebab tu jangan menyimpan dalam wang kertas. Jangan menyimpan dalam currency. Menyimpanlah dalam emas. Tak payah banyak lah jemaah kita bagi malam ni. Saya minta beli sekilo seorang je. Saya menyimpan dalam emas. Dah 7-8 tahun dah saya menyimpan emas. Saya tak menyimpan dalam currency. Sekarang emas saya ada 2 kilo. 2 kilo dah emas saya ada sekarang. Saya tak menyimpan dalam currency daripada dulu lagi. Saya pernah beli emas dulu 1 gram RM150. Saya sempat beli. Tuan-tuan tahu harga emas sekarang berapa 1 gram? RM280. Kalau kita ada duit 150 dulu, sekarang lekat tak nilai dia 150? Tapi kalau kita simpan emas dulu 150, sekarang 280. Tu menyimpan dalam emas. Dan kalau kita tengok bangsa tetangga kita tu, Cina, bangsa Cina dah lama tak menyimpan dalam currency. Cina dah lama menyimpan dalam emas. Kita orang Melayu je tak tahu. Kalau kita nak tengok pelaburan, tengok Cina tahu. Mereka melabur apa sekarang? Mereka tu sangat bijak dalam bab pelaburan. Tapi kita cari pelaburan patuh syariah lah. Mereka melabur emas, kita labur emas juga. Mungkin patuh syariah mereka, mungkin tak patuh syariah. Kita carilah pelaburan patuh syariah. Kat mana ustaz saya nak beli emas patuh syariah? Dekat Yaping lah. Itu Yaping datang ni. Dekat mana? Tak dengar dekat mana? Tuan-tuan boleh beli emas serendah RM5 di Yaping. Serendah RM5 menggunakan aplikasi dia. Sekejap lagi saya tunjuk. Apps. Download apps nama dia. Anywhere, any place, anytime. Tuan-tuan boleh beli emas di Yaping. Dan emas di Yaping, kalau muslimat pula simpan emas, isteri-isteri simpan emas 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram, cukuplah 10 gram. Cukup 10 gram, nak tukar jadi gelang, nak tukar jadi rantai, bagi tahu Yaping. Yaping akan design mengikut apa yang perempuan nak, jenis barang perhiasan tersebut. Itu menyimpan emas di Yaping. Daripada jongkong emas, kita boleh tukar menjadi emas perhiasan. Hanya di Oh, suka tak muslimat? Oh, suka. Tapi kalau payung emas, oh, tak suka. Satu ke dua? Isteri ada tak? Ada, patut. Patut senyum lain macam. Tadi menyimpan emas. Kemudian kita melabur apa lagi? Equity, melabur kilo SP, melabur dalam sedekah, infak, zakat, melabur MLM, melabur dalam forex, trading forex dan lain. Ni pun saya tahu banyak badan beruniform, anggota beruniform main forex. Tadi saya sebut, mana duit saya tadi? Terbang. Tadi saya sebut ringgit dengan ringgit. Main forex, ringgit dengan dolar, ringgit dengan yen, ringgit dengan pound sterling, ringgit dengan rial, ringgit dengan yuan.
Berapakah syarat sah tukar duit ringgit dengan dolar? Berapakah syarat sah jual beli ringgit dengan rial? Tuan-tuan pergi Mekah, ringgit tukar dengan rial. Mengaji tak mengaji ni? Kita tukar dengan pengurut mata wang tu, money changer. Money changer tu patut syariah ke tidak? Kita dah balik haji dah ni, tukar ringgit dengan rial. Habis dah beli barang-barang ke anak cucu ni, mesti pergi Mekah tukar duit, betul tak? Sekarang ni money changer tu, ringgit dengan rial, yang kita tukar duit tu, money changer tu, pengurut mata wang tu, patut syariah ke tidak? Tak tahu dah ngaji. Banyak isu riba ni. Dia tak tahu kita boleh. Kemudian melabur Bitcoin, cryptocurrency, melabur skin cepat kaya. Tuan-tuan sebagai BDRM, tuan-tuan tahulah skin cepat kaya. Berapa ramainya rakyat Malaysia kena tipu dengan skin cepat kaya. Saya ceramah 21 tahun dah pasal bab harta ni. Tuan-tuan nak tanya pasal apa? Ini memang bidang saya. Tapi orang tak hirau, sebab orang nak kaya je. Halal haram belakang kira. Baik tuan-tuan, sikit masa lagi saya pun nak balik Kuala Lumpur. Ni baru mukaddimah ni, belum masuk isi lagi. Sekarang bila kita berinfak, tajuk nak tukar harta menjadi pahala. Okey, apakah yang pahala kekal abadi bila kita berinfak? Zakat kah? Niat sedekah kah? Niat wakaf kah? Niat derma kah? Niat infak kah? Niat pemberian kah? Niat hadiah kah? Niat hibah kah? Niat jariah kah? Niat diskaun kah? Niat rebate kah? Niat bantuan kah? Ada satu jenis niat ada. Dalam banyak-banyak ni, ada satu jenis niat aja Nabi suruh. Bila kita keluar harta, kita niat dengan niat tersebut, pahala kekal abadi ila yaumil qiyamah. Baik, bila kita berinfak, bertambah ke berkurang? Dek, bila kita memberi, adik depan. Bila kita memberi, bertambah ke berkurang? Bertambah. Di mana mengaji matematik? Sebab matematik kita mengaji 1 tolak 1 sama dengan kosong. Macam mana boleh bertambah? Adik mengaji sekolah mana? Siapa nama cikgu matematik? Cikgu Jamilah. Okey, Cikgu Jamilah kata 1 tolak 1 sama dengan, tapi kawan kata 1 tolak 1 bertambah. Cikgu mana ni? Cikgu Jamil ke? Matematik kita 1 tolak 1 sama dengan, sebab tu kita takut nak memberi. Sebab kita rasa hilang, kita rasa kurang. Tapi matematik Allah tidak sama dengan matematik manusia. Pernah tak kita fikir matematik kita dengan matematik Allah? Ya, boleh. Matematik kita 1 tolak 1 sama dengan kosong. Betul tak? Kalau anak kita balik sekolah bagi tahu, mama, hari ni cikgu ajar matematik, pelik sikit cikgu ajar 1 tolak 1 sama dengan 5. Kita mama apa tengok? Siapa guru matematik ni? Dia pun sebut nama. Cikgu ni minum air ketung ke? Tapi nak ceritanya tidak sama. Matematik Allah 1 tolak 1 sama dengan 10. Surah Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanah falahu 'ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun.
Barang siapa yang membawa satu amal kebaikan, maka baginya 10 kali ganda yang sama dengannya. Dan barang siapa yang membawa satu amal kejahatan, maka ia tidak dibalas melainkan kejahatan yang sama dengannya, sedangkan mereka tidak dianiaya. Ada ayat di dalam Quran, satu tolak satu sama dengan. Jadi bila kita nak memberi RM1 ke RM50? RM50. Barulah kita semakin kaya. Ni selalu bagi RM1. Itu lambat nak kaya tu. Formula dalam Quran, formula dalam Islam, the more you give, the more you get. Lagi banyak anda memberi, lagi banyak anda akan dapat. Kita faham, lagi sikit memberi, lagi banyak dapat. Tidak mungkin. Quran kata tak. Lagi banyak memberi, lagi banyak dapat. Ini 1 tolak 1 sama dengan 10. Paling sikit paling banyak 1 tolak 1 sama dengan 700. Surah Al-Baqarah ayat 269. Sebab tu kalau orang tanya saya, Ustaz, kenapa saya susah? Ustaz, kenapa saya sempit? Kenapa saya ada masalah kewangan? Kenapa saya ni banyak isu lah, Ustaz? Gaji susah nak naik, bonus pun tak banyak. Saya akan tanya dia balik, berapa infak sebulan? Berapa sedekah sebulan? Berapa derma sebulan? Kedekut kita. Susahlah kita. Formula dalam Islam tidak sama dengan formula dalam akal kita. Tidak sama. Akal kita berkurangan memberi, tapi mendapati Allah bertambah. Buka surah At-Talaq ayat yang ke-7. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifallahu nafsan illa ma ataha sayaj'alallahu ba'da usri yusra. Ajaib Quran ni, ajaib. Sebab dia mukjizat. Wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang sempit rezekinya, falyunfiq mimma atahu Allah, maka berinfaklah, maka bersedekahlah, maka mendermalah. Pelik. Lagi sempit, lagi suruh berinfak. Lagi sempit, lagi suruh bersedekah. Lagi susah, lagi suruh memberi. Pelik kan? Ya, Quran dia mukjizat. La yukallifallahu nafsan illa ma ataha sayaj'alallahu ba'da usri yusra. Selepas kamu berinfak, selepas kamu bersedekah, akan aku ganti kesusahanmu itu dengan kesenangan buatmu. Formula dalam Islam, memberi, maka rezeki akan bertambah-tambah. Tapi formula kita, lagi memberi, lagi tak ada. Betul? Jadi di dunia lagi, harta yang kita infak, kita sedekah, dia bertambah-tambah. Hebat semua. Tapi syaitan duk bisiklah kat telinga kita. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Ini disebut surah Al-Baqarah. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan duk bisik, jangan kamu bersedekah, jangan kamu berinfak, nanti kamu miskin. Kita pun tengok setan. Betul. Quran semua
tu dia bising kat telinga kita ni. Mula-mula nak bagi 50. Setan kata, RM1 tak ada ke? Kita kata, ada RM1. Setan bisik lagi, shilling tak ada ke? Udahlah. Kita susah nak kaya. Quran kata memberi, infak, sedekah. Kaya kita berpuluh-puluh ayat menceritakan berinfak akan kaya. Satu ayat saja surah Al-Baqarah, setan sebut, jangan bagi, kamu miskin. Kita ikut setan. Allah Ta'ala sebut berpuluh-puluh kali dalam Quran akan kaya. Setan kata sekali je, jangan bagi, kamu miskin. Kita ikut Allah kan ikut setan? RM1 ke 50? Allah Akbar. Kita nak berhentilah. Panjang ceritanya, saya pun nak balik Kuala Lumpur. Kita berhenti, kita tengok surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Sebab itu saya sebut perhati Quran ni baik-baik. Tengok mesej Quran ni baik-baik. Dalam ayat ni Allah cerita kita mohon ajal kita dilambatkan. Tuan-tuan buka tafsir, khususnya tafsir Jalalain tentang ayat ni. Allah Ta'ala cerita balik ketika mana kita nak mati, nyawa kita dulu dihakum, sakaratul maut, nyawa juga kita masa tu sedang menghadapi sakaratul maut, nyawa dihakum. Ayat ini menceritakan Allah Ta'ala buka hijab. Anak beranak kita yang bersama dengan kita masa kita sedang nazak tu tak nampak, kita je nampak. Tengok tafsir ayat ni. Sebab tu baca Quran, baca tafsir, baca Quran, baca tafsir. Ketika mana kita nak mati, dibuka hijab. Ketika mana hijab itu dibuka, kita dinampakkan satu jenis amal soleh berderu-deru pahala masuk dalam lubang kubur kita. Tidak putus-putus pahala tu. Kita masa tu tapi Allah Ta'ala buka hijab, kita aja nampak ada satu jenis amal soleh, tidak putus-putus pahala masuk dalam lubang kubur kita. Sehingga kita merayu kepada Allah, Ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, jangan matikan aku lagi. Wahai Allah, lambatkanlah ajalku. Wahai Allah, jangan ambil lagi nyawaku. Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu tak nak mati? Kita jawab kepada Allah, Fa'asadaqa, aku nak bersedekah, aku nak berinfak, aku nak menderma. Rupa-rupanya pahala yang masuk berderu-deru dalam lubang kubur kita itu pahala sedekah. Di dunia rezeki kita subur, di dunia kita akan kaya raya, di dunia harta kita bertambah berkah. Masuk lubang kubur, pahala berderu-deru mengiringi kita ke alam barzakh. Yang ini hijrah yang kita nak bicara. Harta kita menjadi sumber pahala buat kita dengan berinfak dan bersedekah, sehingga kita merayu kepada Allah tak nak mati lagi.
Nyawa duduk di sini, nyawa duduk di sini. Tapi Nabi sebut wala tumhil hatta idza baghalatil halqum. Jangan kamu tangguh sedekah-sedekahmu sehingga nyawamu sampai di halqum. Sebab bila nyawa duduk kat sini, semua harta sudah menjadi milik waris. Tak ada dah bahagian kita. Masa itulah malulah. Maka selagi nyawa masih ada, selagi masa masih ada, selagi ruang dan peluang masih ada, selagi hayat masih di kandung badan, jangan tinggal semuanya harta untuk anak-anak. Berinfak, bersedekah. Ini bekalan kita. Kerana belum tentu anak akan bersedekah untuk kita. Betul atau tidak? Belum tentu anak akan berinfak untuk kita. Betul atau tidak? Belum tentu anak akan menderma untuk kita. Betul atau tidak? Gunakanlah masa yang ada, kerana ia memberi impak yang besar kepada kita semasa kita di alam besar. Ini kita buat di Yapim. Tuan-tuan semua PDRM selalu potong gaji dengan Yapim. Dan banyak kita kerajaan potong gaji dengan Yapim. Tahun lepas kita berjaya kutip potongan gaji tuan-tuan hampir 42 juta. Infak yang tuan-tuan buat melalui potongan gaji, kita kutip seluruh kita kerajaan, polis, askar, cikgu, jururawat, doktor, kaki tangan awam, kesihatan, semua sekali yang ada kita bagi. Kita berjaya kutip 42 juta dan kita dah bagi hampir 1.5 juta dan hampir 36 juta telah pun diagihkan. 1.5 juta orang yang menerima manfaat. Pahala berkekalan yang saya tuan-tuan potong gaji dengan Yapim, walaupun RM1, walaupun RM2, kita sudah pastikan semua ini sampai. Dan sehingga Mei tahun ni semua 42 juta sudah kita agihkan. Dan matlamat Yapim, semua duit yang masuk dari potongan gaji kita agihkan. Maka peluang yang ada pada malam ini, kita ada kaunter di luar sana, dan siapa yang isi borang potong gaji, infak gaji, kita berikan hadiah tabung. Adik nak tabung? Pastikan mak dengan ayah isi borang potong gaji. Ini bukan rasuah, tapi macam rasuah. Dan di Yapim juga tuan-tuan boleh beli emas. Ini saya beritahu. Siapa yang beli ASB 20 tahun dulu dengan jumlah 10,000, ASB sekarang menjadi 40,000. Tapi kalau 10,000 dulu kita beli emas, harga emas sekarang 86,000. Mana lebih untung? Beli ASB ke beli emas? Sebab tu saya kata antara unit trust dengan emas, jauh lebih baik beli emas. Kalau beli properti, dulu kita ada 20 tahun ada 100,000. 20 tahun dulu kita beli rumah, harga rumah sekarang boleh mencecah 300 ke 400,000. Tapi kalau kita beli emas 20 tahun dengan harga 100,000, harga emas sekarang hampir 1 juta. Waktu emas kenaikan dia dalam masa 10 tahun melebihi 500%. Sebab tu Quran banyak kali sebut emas, sebut emas, sebut emas. Kerana satu instrumen pelaburan yang sangat hebat. Dan ini saya kata dia ni, siapa ada handphone nanti, download apps bernama dia. Dan staff kita di Yapim kat luar sana akan ajar macam tuan-tuan download. Bila dah download apps ni, boleh beli serendah RM5 emas di Yapim. So menyimpanlah dalam emas, jangan menyimpan dalam currency. So adik-adik, anak-anak yang ada duit raya, bagi tahu mak dengan ayah, tolong buka akaun dia ni, atau menyimpan tumpang akaun mak dengan ayah. Tapi ingat duit tu duit adik, bagi tahu mak dengan ayah. Kalau tidak dia menjadi milik mak dengan ayah. Tapi adik-adik yang ada akaun-akaun ni persendirian ni, saya bagi tahu, tukar mak bapak, tukarlah akaun anak-anak kepada akaun emas. Saya semua anak-anak saya akaun emas. Dan kalau saya nak menyimpan bagi pihak anak pun, saya akan beli emas kepada anak, masuklah akaun anak. Saya tak menyimpan dalam currency. Termasuk anak-anak saya pun semua menyimpan dalam emas. Satu lagi kita sebut pasal Ar-Rahnu.
Jangan pergi kepada arwah Nur lain pada Yapin. Sebab Yapin tuan-tuan, kalau ada barang kemas, kita perlukan cash, nak pakai duit, kadang-kadang terdesak, pergilah ke Yapin. Sebab kita charge 3 sen saja sehari. Tidak ada pajak gadai di Malaysia charge-nya 3 sen sehari. Tidak ada, melainkan di, tak dengar, melainkan di, kenapa nak pergi pajak gadai Cahaya Nur Alif tu? Minta maaf lah saya sebut. Tak tinggi terusnya. Patut margin finansi punya loan. Kalau ibu-ibu isi-isi yang pernah menggadai, lalu kat luar 70%, dengan Yaping 80% tu. Siapa pernah menggadai kat sini? Paling tinggi kat luar 70%. Mana kalau kita gadai 1,000, dia akan bagi kita 700 saja. Tapi kalau kat Yaping, nilai emas 1,000, kita bagi 800. Tidak ada di tempat lain, melainkan di. Saya bukan nak campaign Yaping, tapi memang nak campaign. Benda baik, betul tak Ustaz? Kita agensi kerajaan juga. Kita berniaga untuk membantu rakyat. Kenapa kita menyusahkan rakyat? Dah, kita berniaga memang nak membantu rakyat. Dan tempoh bayar, kalau pajak gadai di luar 6 bulan. Kalau Yaping 10 bulan tempoh bayar. Oh, tapi orang tak datang juga kat Yaping. Kita pun tak tahu kenapa pergi pajak gadai ke tempat lain, kenapa tak datang ke Yaping. Kenapa tak datang ke Yaping? Sebab tak tahu. Malam ni baru tahu, betul? Tadi berinfaklah dengan kita, melabur mal, menyimpan mal dengan kita, pakailah arwah Nur kita, insya-Allah PDRM dan Yaping, dua-dua agensi kerajaan, dan kita menawarkan khidmat produk yang jauh lebih baik daripada pasaran di luar. So, sebagai penutupnya, insya-Allah malam ni ada yang potong gaji, isi borang tu nama, nombor IC, nombor telefon. Lepas tu sign je kat bawah tanda tangan. Berapa nak potong, tinggal kosong, saya yang tulis. Nak kaya ke tak ni? Nak kaya je, tinggal kosong, nanti kita tulis. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan hijrah tahun ini memberi kita pemahaman yang jelas tentang dosa-dosa. Cuma lambat taubat tu saya tak sempat nak ulas. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi dalam tajuk berkaitan dengan dosa-dosa berkaitan harta. Malam ni kita fokus kepada bagaimana harta nak menjadi sumber pahala buat kita semua. Alhamdulillah, melalui infak dan sedekah. Dan apakah jenis niat kekal abadi kalau kita nak berinfak dengan kita bersedekah? Niatlah dengan niat ini, insya-Allah pahala kita kekal abadi ila yaumil qiyamah. Apakah niat itu? Waqaf. Hanya niat waqaf sahaja, pahala kekal abadi ila yaumil qiyamah. Dulu kita niat sedekah, dulu kita niat infak, dulu kita niat derma, kita tak tahu. Malam ni baru kita tahu, rupa-rupanya niat wakaf lah pahala kekal abadi. Dan wakaf tunai, fatwa telah membenarkan. Walaupun RM1, walaupun RM2, walaupun RM10, masuk tabung-tabung, niatlah niat wakaf. InsyaAllah pahala kekal abadi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata amaluhu anhu ila min thalathah, sadaqatin jariyah, ilmi yantafa' bih, aw waladin salih yad'u lah. Ada 3 jenis amal saleh yang kita buat atas muka bumi, pahala kekal abadi ila yaumil qiyamah. 3 jenis saja. Sebab tu kita nak buat amal pun nak kena bijak. Sebab Nabi sebut dah 3 jenis amal soleh ni aja, pahala kekal abadi ila yaumil qiyamah. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Dan sedekah jariyah ditafsirkan oleh para muhaddithin, termasuk Imam Nawawi dalam syarah Muslim. Ia merujuk kepada wakaf. Hanya wakaf, sedekah jariyah kekal abadi. Maka fahamlah kita, hebat betul ilmu Allah Ta'ala. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi
walau ji'na bimithlihi madada. Bayangkanlah air lautan yang ada ni menjadi dakwat, dan ditambah satu lagi air lautan yang sama seperti yang ada ini menjadi dakwat juga untuk menulis kalimah-kalimah Allah. Habis air laut, belum lagi dapat menulis semua ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Luas dan hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka layaklah kita menyembahnya, layaklah kita mendambakan, layaklah kita memuja Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kehebatan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Mohon salah dan silap. InsyaAllah mudah-mudahan majlis ilmu pada malam ini dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Ta'ala memberkati perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.